Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana berikan kemuliaan kepada kita untuk kita sama-sama hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat kesihatan, nikmat iman untuk kita sama-sama sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ganjaran pahalanya yang sebaik-baiknya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ridha-Nya, rahmatnya serta kasih sayangnya untuk sama-sama sampai ke matlamat kita yang utama, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Allahumma amin. Apa khabar ayah-ayah, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? InsyaAllah ini kita akan menyambung kembali untuk tafsir surah Abasa untuk ayat yang seterusnya lah. Untuk ayat yang seterusnya berkaitan tentang manusia, tentang keadaan manusia bila mana berada di yaumul qiyamah. Sebelum kita mulakan, mari kita sama-sama kita niatkan i'tikaf di dalam masjid ini. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Dan kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka pada pertemuan yang lepas kita dah merungkaikan untuk ayat yang keberapa ibu yang lepas? Ayat yang ke sampai mana? Ayat 33 sampai 37. Ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Maka pada pertemuan yang lepas kita telah menceritakan tentang keadaan bagaimana kita ini nanti, manusia ini, akan Allah Subhanahu wa taala berikan satu fenomena ataupun satu kejadian yang pasti dan pasti akan berlaku di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, iaitu akan kedatangnya Yaumul Ba'as, iaitu hari kiamat, yang di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Yaumul Ba'as ini satu hari yang amat menakutkan, di mana kita ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ni pilihan, sama ada kita ni berada di kumpulan yang beriman ataupun kumpulan yang tidak beriman. Maka ketika itulah baru kita akan mengetahui lah bahawasanya kita ini berada di mana. Dan pada ketika itulah baru kita akan tahu bahawasanya kita ini berada di golongan mana. Kita akan ikut imam yang mana. Maka di situ baru kita tahulah. Dan pada seterusnya pada ayat yang 34, 35 dan ayat hingga ayat 36, bagaimana keadaannya manusia itu bila mana dibangkitkan
Bila mana dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan bersama-sama dirinya itu ibu bapa, wa ummihi wa abi, dan dari ibu dan bapanya, wa sahibatihi wa bani, dari isteri dan anak, dari isteri dan anak-anaknya. Dan kita dah rungkailah kan bagaimana keadaan kita ni yang akan berjumpa, kita akan bertemu dengan isteri kita, kita akan bertemu dengan anak-anak kita, kita akan bertemu dengan mak bapak kita, tapi keadaannya bagaimana kita tak kenal satu sama lain. Kenal tapi macam mana? Macam kenal tapi tak tahu macam mana cakap, buat kita nafsi-nafsi ketika itu. Keadaannya nafsi-nafsi, memikirkan keadaan kita ni hanya mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Kerana ketika itu kita nak tempuh alam yang seterusnya, dan tempuh alam seterusnya itu abadan abada, kita tak akan pulang kembali ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terus di sana, menetap di sana. Kalau kita ini rezekinya sudah terletak di mana, contohnya kalau orang tu kafir, dia akan masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala, maka seterusnya lah, seterusnya. Contoh berada di neraka whale contohnya, whale kan yang baru lepas kita dah hari Deepavali. Keadaan neraka tu, whale itu sangat panas, dan bila mana keadaannya sangat panas, bagaimana keadaannya ketika itu? Adakah kita ni, adakah manusia-manusia yang berada di situ tu, adakah akan dicampakkan sementara ataupun akan seterusnya? Kalau kita ni orang yang beriman, insya-Allah lah, walaupun kita ada sekelumit ataupun kita ni ada sebesar zarah sekalipun iman kita, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan menarik kita kembali ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Cumanya kita dibersihkan dahulu, perlu dibersihkan, supaya kita tidak ada sisa-sisa kekotoran. Tapi kita naklah sebegitu, mudah-mudahan kita ni dijauhkan begitulah. Dan kata para alim ulama, kita nanti sebelum kita nak sampai ke yaumul qiyamah ini, yaumul ba'as ini, kita kena ada tempuh lagi. Sebelum hari dibangkitkan, sebelum kita ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara jeritan yang amat dahsyat, iaitu pakaikan trompet, seruling, malaikat Israfil. Jadi sebelum dibangkitkan, kita akan menempuh apa? Alam barzah. Bertempuh alam barzah. Kita akan berada di perut bumi. Kita akan bertemu, kita akan bersama-sama dengan tanah. Tempat kita, wallahu alam, di mana tempat kita disemadikan, di situlah adalah kata punca-punca tanah itu daripada situ. Punca tanah kita kan asal-usul tanah, kan asal-usul tanah itu daripada situlah tempat kita bersemadi. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita ni doa lah, kita kan boleh doa, kan, yang paling sebaik-baik tempat dekat mana? Dekat mana? Dekat Madinah, tempat yang terbaik, kuburan Baqi', kan? Doa lah, minta mudah-mudahan Allah letakkan kat situ, kan? Kerana banyak manfaatnya lah, boleh baca lah, ayah-ayah boleh baca nanti, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pada ayat yang seterusnya, iaitu pada ayat yang ke-37, Allah sebutkan likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, iaitu setiap orang yang mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan dirinya. Sebab itulah dia dah tak kenal lah sebelah tu pakcik dia ke, mak bapak dia ke, isterinya ke, suaminya ke, dia tak akan lihat, tidak akan menyibukkan diri untuk mengenali mereka. Tapi mereka ini menyibukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak fikir ni macam mana ni? Adakah kita ni nanti akan diberikan balasan tu macam mana? Sebelah kanan, sebelah kiri, di balik oleh belakang, yang lepas kita dah bincangkan, kan?
Maka kat situlah kita kena risau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Abi Hatim, Imam Nasa'i dan juga Tirmizi meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah SAW bersabda, tuhsyiruna hafatul arratul masyatul ghuzla ayu ghairul muhtawin, qala faqalat zawjatuhu ya Rasulullah nanzuru aw yara ba'duna awratul ba'd, qala likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih, aw qala ma ashghalahu an nazar. Kamu akan dibangkitkan di pada masyarakat keadaan tiada alas kaki, iaitu berkaki ayam, berjalan kaki tanpa berkhatan. Ia menyambung riwayatnya, isinya Rasulullah SAW bersabda, wahai Rasulullah SAW, adakah kami saling pandang-pandang antara satu sama lain ketika aurat kami itu terbuka? Lalu Rasulullah SAW menjawab dengan firman-Nya, dengan maksudnya setiap orang daripada mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan dan menyulitkan. Atau dia berkata mereka terlalu sibuk dengan urusan sendiri dan tidak sempat langsung untuk melihat kepada orang lain. Maka ketika itulah keadaannya begitu rupa. Manusia ketika itu tidak memikirkan akan keadaan orang-orang sebelah, tidak akan memikirkan keadaan orang-orang yang berdekatan dengannya. Tak sih, walaupun keadaan ketika itu berbogil dan sebagainya, yang berkaki ayam dan sebagainya, dah tak hirau dah. Kalau kita kat dunia lah, hirau kita. Tu anak siapa tu, kan? Anak siapa tu tak pakai baju tu? Tak pakai baju baru, belum bogil lagi. Kalau pakai baju pun kita dah risau dah. Risaulah sebab jadi perempuan, contoh. Kan? Kadang-kadang orang tak siuman kan? Dia apa dia cerita, apa dia fikir, tak kisah, tak fikir apa pun, orang dah gila. Itu masalahnya. Tapi nanti ketika di sana di yaumul qiyamah, di padang mahsyar, ketika hari dibangkitkan, kita dah tak hirau dah suasana itu, walaupun kita macam mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan lagi, wujuhu yawma izin musfirah, banyak muka pada hari itu berseri-seri, dahiqatum mustabshirah, tertawa dan gembira rianya, wa wujuhu yawma izin 'alaiha ghabarah, dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu. Maka pada ayat 38, keadaan manusia yang bergembira mukanya ada terbagi dua keadaan. Ya wujuhu yawma izin musfirah, yang pertama wujuhu yawma izin musfirah, berseri-seri mukanya. Kenapa berseri-seri mukanya tu? Dengan tertawa gembira. Dahiqatum mustabshirah, dahik kan, dahakah tu ketawa lah. Mustabshirah, mubashir berita gembira, basyarah berita gembira kan. Mutabashirah itu gembira ria, rasa riang gembira. Maka kenapa Allah tunjukkan kepada kita dua keadaan manusia itu, dua kumpulan manusia itu? Kerana Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan kepada kita, itulah tujuan utama manusia. Tujuan utama manusia iaitu diterima sebagai ahli syurga, ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita ni bakal ahli syurga? Wallahu alam, hanya kita je yang tahulah kan. Hanya kita je yang tahu, dan Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Kita pun tak tahu pun, kita cuma wa amilus salihat, kita ni hanya beramal soleh saja kan, bertakwa saja, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengamalkan amal-amal soleh, dengan kita tunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itulah antaranya tanda-tanda kita sebagai orang-orang yang beriman. Maka kumpulan dengan wajah berseri dan bergembira itu wajah-wajah orang yang beriman, yang merupakan ahli syurga, kerana mereka mengetahui bahawasanya nikmat syurga itu sangat-sangatlah hebat, sangat-sangatlah cantik,
syurga an-na'im, syurga yang penuh kenikmatan, syurga yang penuh kemuliaan. Kalau kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitab Fadail Amal, kitab Fadail Amal tu bagus sebenarnya, banyak cerita tentang syurga, cerita tentang neraka. Ibu-ibu ayah boleh baca tentang bagaimana kita nak meningkatkan cara kita ni, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-samalah kita tahu dah, kita selawat ke atas Rasulullah SAW paling kurang pun 100 kali kan. Ini wasiat yang disebut oleh almarhum Syekh Ali Jabir kan. Syekh Ali Jabir kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekurang-kurangnya dalam kehidupan kita jangan tinggal beberapa perkara. Yang pertama, selawat ke atas Rasulullah SAW. Paling minima 100 kali, paling sikit lah 100 kali kan. InsyaAllah boleh je buat kan. 1000 kali pun tak ada masalah. 1000 kali tu dalam 1 jam pun tak habis 1 jam 1000 tu kan. Tapi yang pendek lah kan, kalau yang panjang tu Wallahu'alam lah. Kita ambil contoh, kita ambil yang selawat Jibril, Allahumma salli ala Muhammad kan. Allahumma salli ala Muhammad tu kita zikir selawat tu tak sampai 1 jam lah kan. Kita kalau biasanya ni apa kata, kalau kita tengah-tengah jam kan, bawa kereta jam kan, kita selawat lah kan. Tengah lagi lah bertopahat, lagi lekuk jam kan, daripada pejabat nak ke rumah saya pada petang tu balik dekat hampir 1 jam kan. Sambil-sambil selawat lah kita, mudah-mudahan lah. Tapi pun tak lepas juga, tak habis pun kerana kita kadang-kadang hayal juga macam-macam cerita kan. Selawat ke atas Nabi, banyaklah selawat kita boleh amalkan kepada Rasulullah SAW. Dan amalan selawat itulah yang membolehkan kita ini bertemu dengan Rasulullah SAW. Adalah amalan-amalan para alim ulama yang telah bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan sebelum kita nak bertemu dengan Rasulullah SAW itu, kita kena mengetahui juga bagaimana keadaannya Rasulullah SAW itu, bentuk tubuhnya Rasulullah SAW. Dan sebab itu kita kena belajar ilmu ataupun dalam hadis, urusan hadis dalam Syama'il Muhammadiyah. Di kitab nama Syama'il Muhammadiyah itu kita nak kenal bagaimana Rasulullah SAW itu macam mana, bagaimana rambutnya Rasulullah, bagaimana bentuknya matanya Rasulullah, hidung Rasulullah, mulut Rasulullah, sampailah daripada ujung rambut sampailah ujung kaki. Bagaimana kita nak tahu keadaannya Rasulullah SAW itu, semua hadis. Semua hadis di dalam itu, ada hadis hasan, ada hadis sahih, itu ada hadis dhaif, semua di dalam itu. Sebelum kita nak kenal bagaimana Rasulullah, macam mana kita kenal isteri kita kan? Kita boleh tahu dah, tengok belakang pun kita dah tahu dah isteri kita, atau betapa hebatnya kita kan. Dari belakang kita dah tahu dah, banyak ramai-ramai orang kita dah tahu dah tu isteri kita tu. Ataupun kita daripada belakang kita dah tahu dah tu ayah kita, tu ibu kita, walaupun kita tak pandang depan pun, pandang belakang, kita dah tahu lah. Ataupun kita Allah, ini orang yang peka lah kan, orang yang peka tengok kasut pun dah tahu dah tu kasut isteri kita, walaupun macam bentuk sama, saiz macam bentuk sama, saiz serupa, tapi kita boleh tahu ni kasut isteri aku ni, dia ada kat masjid ni. Macam itu nak kata pekanya. Maka bila mana kita ni mengenali Rasulullah, mengenali susuk tubuh yang paling kita cintai kan, iaitu Rasulullah SAW, maka kita perlulah mengenalinya juga kan, wajib kita nak mengenalinya. Maka kita kena belajarlah kena kitab Syama'il Muhammadiyah, yang kita selawat ke atas Rasulullah SAW. InsyaAllah kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Tak mustahil untuk kita ni bermimpi dengan Rasulullah SAW kan, yang sekarang viral kan. Itu apa tu, bekas mufti kita kan, mufti Johor kan, apa tu, Datuk Nur Gadut kan. Itu tak mustahil bagi kita untuk orang yang alim, orang yang kita tak tahu amalan dia kan. Dan tak mustahil untuk mereka-mereka yang beramal soleh untuk bermimpi Rasulullah SAW.
ramailah tokoh-tokoh kan, seperti bekas rektor Universiti Al-Azhar, dia pernah bagi tahu, pernah menceritakan pengalaman dia bertemu dengan Rasulullah SAW, bermimpi ketika itu. Dia kata, saya lupa nama Syekh, lupa lah saya. Dia kongsikan ceritanya bagaimana dia bermimpi, pertama kali bermimpi pada Rasulullah SAW ketika dia itu masih lagi muda lagi, masih belajar lagi di tahun 4, dia kata. Di tahun 4, ketika dia belajar kuliah Usuluddin di Kairah lah, di Mesir. Ketika umur dia masih muda lagi, dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Bermimpi bertemu Rasulullah SAW ketika keadaannya sedang bertawaf, mengelilingi Kaabah ketika itu. Pendek cerita, dia pun cerita balik kampung, cerita dengan bapa dia dan sebagainya. Bapa dia kata, dia mentafsirkan mimpi itu. Dia kata, berkemungkinan kau akan mengerjakan haji dalam masa yang terdekat. Tapi memang sungguhlah bila mana dia tu balik universiti, orang kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ketika itu Syekh Azhar panggil kepada mereka-mereka yang kata intelijen lah, pelajar-pelajar terbaik universiti, untuk dapat anugerah pergi ke menunaikan haji ketika tu. Nak katanya tahun tu juga dapat. Nak katanya itulah keberkatan orang-orang yang alim. InsyaAllah, mudah-mudahan kita pun tak ada masalah. Tak mustahil untuk kita sama-sama bertemu dengan Rasulullah SAW di dalam mimpi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudiannya, apa lagi amalan? Berzikir, zikir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak kisahlah zikir apa pun, banyak zikir untuk kita amalkan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Apa lagi? Banyaklah. Kemudian apa lagi? Jangan lupa, jangan tinggalkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayatul kursi. Ayatul kursi selepas solat. Selepas solat fardu jangan kita tinggalkan. Sesibuk macam mana pun jangan kita tinggalkan ayatul kursi. Selepas solat fardu, kerana ada hadis sahih yang menyatakan bahawa jaminan bagi mereka-mereka yang membaca ayatul kursi selepas ba'da solatul fardu. Jaminan apa? Jaminan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis sahih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkati kita, yang kita sentiasa amalkan, insya-Allah. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Maka itulah antaranya. Banyak lagi pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan yang perlu kita lakukan untuk mendapat kunci syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan gambaran kepada kita, pada mereka yang kumpulan yang kedua. Kumpulan yang kedua, wujuhu yawma izin 'alaiha rabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Ayat 30, ayat 40 hingga ayat 42, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang kafir lagilah derhaka, iaitu mereka-mereka yang dibaluti dengan kemuraman, kesedihan, kerana mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah kabur dah. Dekat dunia dah kabur dah. Islam itu, inna dina indallah Islam. Agama yang benar itu Islam. Tetapi tak nak dengar kamu ni. Awak badang aja kan. Kita dah bagi tahu sekian. Dan kita dakwah, contohlah kita ada kawan Cina ke kawan India yang masih belum masuk Islam lagi, kita dah kabur dah kat dia dah. Tapi dia tak nak dengar. Dia lebih suka pada kehidupan dia, kehidupan mereka. Padahal kehidupan mereka pun ada larangan-larangan untuk mereka itu melakukannya.
kan. Kristian ke, apa ni, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya apa, agama Hindu ke, Buddha ke, mereka pun ada larangan-larangan, supaya jangan minum arak, tak boleh berzina, tak boleh berjudi, tapi mereka laksanakan juga. Sama juga lah kita ni, kadang-kadang orang Islam pun lebih kurang sama juga kan. Tapi itu nak kata manusia tu akan penuh, sentiasa akan melakukan kesalahan, kerana kita ni bukannya manusia yang perfect kan. Kita bukan maksum seperti para nabi, rasul, kita manusia biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka wajah-wajah itu akan dibaluti kemuraman, kesedihan, kerana mereka menyedari bahawasanya azab seksa Allah Subhanahu wa taala itu akan tertimpa kepada mereka abadan abada, sepanjang-panjang habis. Tak boleh tuang balik lah, tak boleh return balik. Akan wajah mereka akan menjadi pucat lesi, pucat lesi, ketakutan, penuh ketakutan, penuh kehinaan, rasa kecewa. Kita boleh bayanglah, kita boleh imajinasi muka-muka orang yang orang kata pucat, muka orang yang rasa terhina, rasa kecewa kan. Kadang-kadang kita pun pernah mengalami juga itu kan, rasa kecewa kan. Contoh rasa kecewa pun Allahualam, rasa kecewa tak dapat kerja contohnya, ataupun rasa kecewa tertolak cinta kita kan. Wallahualam lah, kita dulu cinta dengan orang lain, dapat orang lain kecewa kan, tertunduk, tertonggeng semualah kan, cinta buta kan. Sekarang pun walaupun orang kata berkahwin pun dah bercerai sekarang, macam-macam sekarang ni. Mudah-mudahan kita ni dijauhkan lah. Banyak faktor sebenarnya, banyak faktor yang kita ni tengok macam remeh. Dikongsikan oleh sahabat saya bahagian undang-undang syarak, dia kata apa, kebanyakan faktor perceraian ni disebabkan kurangnya berkomunikasi, kurangnya kurang berbual, kurang berbual, tak cakap kan. Kalau dulu sebelum bercinta, sebelum berkahwin, bercinta dulu kan, telefon tu kalau boleh panas, kalau boleh tukar bateri, dulu boleh tukar bateri tau. Zaman kita dulu kan, pakai Nokia ke kan, pakai Samsung, dulu boleh tukar bateri tu. Kalau panas tu mati tukar bateri, sambung lagi. Nak kata tak tahu nak cerita apa sebenarnya, nak kata dia seronok sangat cerita kan, dulu lah kan, zaman-zaman jahiliah sebelum kenal isteri, macam itulah kan. Kenal apa, telefon tu macam itulah, itu belum bergayut lagi, orang kata tu bergayut, istilah bergayut kan, itu belum kena marah lagi. Telefon dekat mana, kat public phone tu kan, bergayut di situ. Itu belum kita apa kata, lepehkan yang 50%, 20% jadi sejam. Telefon sejam tu. Allah, dahsyat betul lah dulu kan. Nak katanya komunikasi, kurang komunikasi kan. Sebab kurang komunikasi tu kita tak tahu penyebab kepada keruntuhan rumah tangga kan. Rumah tangga boleh runtuh sebab komunikasi kurang, tak ada bual, tak tanya khabar, tak pernah tanya. Suami balik tak tanya, diam je, sama-sama diam. Dia tengok macam simple kan, sama-sama simple. Kadang-kadang tengok nak masakan kegemaran, contohlah minta dia tak tahu dah kegemaran suami ni. Kalau contoh hari cuti, masak apa sekian tahu kan, tapi time tu tak nak buat kan. Orang kata merajuk kan. Kadang-kadang orang lelaki boleh tahan juga, dia merajuk, dia diam je kan. Kalau lelaki, kalau perempuan pun sama juga. Bila sama-sama diam tu yang akan timbulkan permasalahan. Tak kisahlah kita dengarlah apa pun cerita. Kadang-kadang saya tu, kalau isteri saya ni, kalau balik rumah tu, dia ada dah cerita. Dia meluahkan
yang meluahkan cerita dia kan, kerja kan. Kita dengar lah, kita bagi idea kat dia kan, bagi cakap lah, sekurang-kurangnya kita tahu, semuanya kita ada komunikasi yang boleh menyebabkan kita ni boleh berpanjangan lah kita punya hubungan suami isteri, insyaAllah. Kemudian golongan-golongan orang kafir ini, iaitu mereka-mereka yang berwajah sedih, pucat lesi ni, sepastinya ialah golongan orang kafir, ya, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ingkar akan ajaran-ajarannya nabi-nabi dan rasul-rasul. Adalah ingkar ajaran nabi dan rasul, ngaku pula Tuhan, ngaku rasul. Ada juga di kalangan kita ni kan, umat bangsa Melayu ni pun, kata ada yang menganggap diri ni sebagai Tuhan, ada yang menganggap diri sebagai Imam Mahdi, ada yang menganggap diri ni sebagai Rasul. Kadang-kadang pening juga, pening juga, sebab dia kebanyakan dia ni mereka ini mentafsirkan ayat Al-Quran ni dengan menggunakan akal mereka sendiri tanpa berpandukan kitab-kitab muktabar para alim ulama, para mufassirin. Yang suka hati dia lah, dia nak tafsir apa. Sebab itulah mereka ni jadi bengong sikit. Yang tu yang ngaku macam-macam tu. Itu yang terjadi pada agama-agama yang kata fahaman-fahaman yang sekarang kan. Fahaman apa yang terbaru, fahaman apa, milah Abraham, tu pun sama juga. Dia mentafsirkan ikut akal dia. Syiah contohnya, apa lagi, ramai banyaklah yang mengamalkan perkara-perkara yang tersebut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan mereka ini melakukan perkara-perkara dan perbuatan yang buruk ketika di dunia, dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik dan menipu, kerana mereka itu mengamalkan sifat-sifat, iaitu sifat-sifat buruk, iaitu dua sifat buruk, iaitu kekufuran dan kejahatan. Bila mana kufur, dia akan jadi jahat, dan kebanyakannya begitulah. Kufur, orang yang kufur, orang yang kafir, dia akan ada sifat jahat. Kerana apa? Kerana dia tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka itu merasakan diri mereka itu benar, padahal sesat dah. Dalam surah Al-Baqarah ada cerita tentang sifat Yahudi. Ada mengatakan sifat-sifat Yahudi, macam mana mereka tu akan suka kepada kita kalau kita ini ikut mereka. Dan dalam surah An-Nuh juga menceritakan, sesungguhnya jika engkau biarkan mereka hidup di dunia ini, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan anak selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Dan kebanyakan yang begitulah, mereka nak kita ni orang Islam mengikut mereka, kan? Sebab tu mereka mengamalkan LGBT, lesbian, gay, transseksual, seksual tu kan, tanpa nasab, anak yang tanpa nasab. Tapi kita Islam wajib ada nasab, kan? Tapi mereka tak kisah nasab tu macam mana, kan? Kahwin campur marba, kan? Anak boleh kahwin dengan bapa, anak boleh kahwin dengan mak, kan? Macam-macam. Mereka tu dah songsang, kan? Sekarang ada dua lagi, biseksual. Dua-dua boleh, pening kali. Dia kahwin, dah kahwin macam biasa, kahwin. Tapi dalam masa yang sama, dia dengan kekasih gelap dia. Kekasih gelap dia lah, yang lain, yang sama jenis dengan dia. Kalau laki-laki dengan perempuan lah, astagfirullahaladzim, pening kita ni. Tapi masalahnya, ini dibongkarkan sendiri. Maksudnya orang Islam sendiri, orang Melayu pun ada. Itu masalahnya, bila mana kita ni sudah terlalu mengikut faham-faham begitu. Kita nak hidup bebas,
Bebas macam mana, kan? Yes. Kita sebab kita ni aturannya ada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur kita. Kalau kita kena tak nak, kita kena ikutlah aturan tu, kan? Kalau nak bebas, kau duduklah kat negara dunia kau. Nak dunia mana tak boleh. Tetap duduk mana pun, Pluto ke, Utarik ke, kat bawah tanah ke, lubang cacing ke, semuanya tempat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tak nak kena ikutlah. Nak kena ikut juga apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah aturkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kami tidak boleh menerima pendapat yang mengatakan bahawa seorang yang melakukan dosa besar sahaja sebagai fajir dengan daripada kafaratul fajarah. Sebenarnya orang kafir itulah orang yang jahat ataupun fajir. Maka kelompok dua manusia ini memang ada pada ketika ini sekarang. Tengoklah ayah-ayah, ibu-ibu. Ayah ibu-ibu boleh tengok sendiri sekarang. Suasana manusia yang dah tunjukkan apa saja, kan? Live, semualah, semua. Nak katanya bunuh orang pun boleh buat live. Nak kata dahsyat tak dahsyat, seperti yang berlaku dekat mana? Dekat bumi Palestin, kan? Terbakar, live tu tunjuk kita tengok sedih. Nak buat apa, kita tak nak mampu nak buat apa. Hanya mampu doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tepatkan mereka di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Kita tak mampu untuk melakukan apa, kan? Sebab bila mana kita dah tak ada kuasa, gitulah. Bila dipegang oleh mereka, maka begitulah je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka keadaan mereka itu, orang-orang celaka itu di hari akhirat nanti begitulah keadaannya. Yang keadaan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Sekarang memanglah mereka suka. Sekarang keadaan mereka gembira, berseri, suka. Dekat dunia mereka begitu. Tapi bila akhirat kita terbalik. Dekat dunia kita bersedih, kita rasa hiba, rasa kecewa. Semua kita itu ada perasaan tu dekat dunia orang Islam. Tapi nanti di hari akhirat, di yaumul kiamah nanti, untuk kita sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan terbalik. Kita akan menerima kenikmatan, wajah-wajah orang yang beriman akan senyum, dan itu ialah ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, selesai surah Abasa untuk kita sama-sama kita baca, kita amalkan. Dan dalam surah Abasa pada ayat ke-33 hingga ayat yang ke-42 ini, kesimpulan yang kita boleh ambil apabila datangnya hari kiamat, iaitu tempikan sangkakala yang kedua ataupun yang terakhir itu, bila mana kita ini akan berjumpa dengan kita akan lari daripada keadaan tersebut. Tak boleh bayang kalau contohnya kita tengah ada seorang isteri, seorang ibu yang ada anak pegang, bila mana tempikan itu, kan, berlakunya yaumul kiamah itu, dia akan tinggal gitu saja. Tak boleh bayang. Boleh bayang ibu. Kerana kita tahu naluri kasih sayang seorang ibu tu, dia akan pegang. Tapi kalau yaumul kiamah berlaku, dia akan tanggalkan saja, dia akan tinggalkan saja, kan? Dia tidak akan bawa bersama-sama. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yushirun nas yaumul qiyamah khuffatan ghurrah ghuzlan. Qalat ya Rasulullah ar-rijal wan nisa jami'an yunziru ba'duhum ila ba'd. Qala ya Aisyah al-amru ashaddu min an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Ini hadis kita tentang keadaan kita berada di yaumul kiamah nanti, insyaAllah. Azan dulu, kita sambung sikit. Maka dalam Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, katanya saya mendengar daripada Rasulullah SAW dengan berkata, yushirun nasa yaumul qiyamah,
manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar pada hari kiamat khuffatul ghurrah, dalam keadaan berkaki ayam, wa ghurlan, bertelanjang. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, ar-rijal wal nisa jami'an, lelaki perempuan yang berkumpul bersama-sama, yang zuru ba'duhum, akan memandang sesama sendiri. Jawabnya Rasulullah SAW, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amrul asyaddu min an yanzuru ba'duhum ila ba'd, keadaan yang amat berat untuk seorang itu memandang kepada orang lain. Maka ketika itu perkongsian kita tadi, bahawasanya manusia yang tak mampu nak tengok sebelah pun tak mampu nak tengok, kerana dia terlalu beban. Walaupun dia orang yang beriman, terlalu beban bagi mereka, kerana mereka memikirkan keadaan mereka itu, sama ada kita ni nak sampai ke dapat sampai. Kerana semuanya manusia, nama manusia baik Nabi, baik Rasul, semuanya akan melalui titian sirat. Tak ada yang terkecuali, kan? Maka di situ nak katanya bebanan berat semuanya tertanggung di situ, untuk kita tidak memandang sesama manusia yang di sebelah, walaupun betul tak tahu lah, nak katanya daripada awal, daripada Nabi Adam AS sehinggalah orang yang terakhir lahir di bumi, tak tahu berapa triliun ke bilion ke, lebih lagi lah, infinity, tak tahu jumlahnya berapa, kan? Tak tahu jumlah manusia berapa. Allah Alam ada orang kata sebelum Nabi Allah Adam AS ini diturunkan ke muka bumi, dicipta, ada manusia sebelum Nabi Adam. Pening, jangan ikut. Yang kita tahu, memang bumi ini sebelum diturunkan Nabi Allah Adam dihuni oleh jin, syaitan, sebelumnya manusia. Sebab tu dia tu ada pengalaman. Jin, syaitan ni banyak pengalamannya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya lafaz daripada riwayat Imam Tirmizi daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yushiruna khaffat al-ghurrah ghurlan, faqala imrah ayanzuru ba'duna aw yara ba'duna awra al-ba'd, qala ya fulana likulli imri'in minhum yawma'izin sya'nun yughni. Bahawasanya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berkata, yushiruna khuffatul ghurratul ghurlan, mereka akan dibangkitkan berkaki ayam yang telanjang. Maka isterinya Rasulullah SAW bertanya, ayanzuru ba'duna, adakah kami pandang memandang ataupun sebagai kami saling melihat aurat yang lain? Rasa malu lah, kan? Orang walaupun Rasulullah cerita tentang ni kepada Sayyidina Aisyah, secara automatik Sayyidina Aisyah memikirkan rasa malu, kan? Belum sampai lagi tapi dia rasa malu, kan? Inilah semua telanjang lah. Tahulah laki dan perempuan kan lain awalnya, kan? Dan itulah yang akan menimbulkan rasa syahwat dan sebagainya. Tapi itulah yang ditanya. Mereka risau. Yang saya dengar Aisyah risau. Ialah semua manusia, baik manusia semua, akan berkata begitu. Lalu jawabnya Rasulullah SAW,
wahai Aisyah, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Likulli amrin minhum yawma idzin sya'nun yughni. Keadaan terlalu dahsyat dan tidak ada kesempatan langsung untuk pandang memandang di antara satu sama lain. Ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka itulah keadaannya bila mana kita nanti di yaumul qiyamah, di hari akhirat, di padang mahsyar. Sebelum itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum diberikan catatan-catatan amalan kita. Dalam surah Kahfi ada cerita tentang catatan amalan yang diberikan pada jalan mana, dalam surah Kahfi. Dan bagaimana keadaan manusia itu akan dibangkitkan dengan keadaan berupa dua kumpulan. Pada akhir ayat, pada akhir ayat surah Al-Basa, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua kumpulan itu. Apa dia? Orang yang bercahaya mukanya, orang yang wujuhu yawma idzin musfirah, dhahiqatuhum mustabshirah, ketawa-ketawa. Itu kita nanti insya-Allah, mudah-mudahan orang yang beriman, dhahiqatuhum mustabshirah, ketawa-ketawa gembira. Dengan kita ketawa mana ada masalah, ada ketawa masalah, ketawa itu muka itu ketawa paksa tu kan. Wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajjarah. Itu mereka yang kafir, yang mereka tu mukanya sedih, gelap, malap semua. Maka itulah kesimpulannya kita boleh ambil daripada ayat 37 hingga ayat 42 surah Al-Basa. Alhamdulillah, syukur selesai untuk kita surah Al-Basa ini, untuk kita sama-sama belajar di surah An-Naba pun dah selesai, surah Al-Basa pun dah selesai. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada surah yang baru, iaitu surah At-Takwir. Surah At-Takwir, apa dia, macam mana ibu-ibu, ayah, tuan-tuan boleh baca dulu kat rumah, tafsir kan. Boleh terjemah, boleh tengok dulu surah At-Takwir tu macam mana, apa ceritanya. Lagi dahsyat ceritanya, lagi dahsyat ceritanya. Nantilah insyaAllah kita akan cerita lagi. Surah Juz Amma ni memang ceritanya dahsyat-dahsyat. Memang ceritanya Yaumul Qiyamah aja. Hari kebangkitan Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan Yaumul Qiyamah, siksa neraka, syurga, itu cerita dia. Cerita macam itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kefahaman Al-Quran Karim, insya-Allah. Amin. Mohon maaf atas segala kesilapan. Kita wakufkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal insana lafii khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.